وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. وقال رضي الله تعالى عنه في حديث اللهم صل على سيدنا محمد من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله إلى آخر الحديث. هو من يستدين ونيته إن تيسر له أدى وإلا تركه. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد من أخذ أموال الناس. Berkata Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu pada mentafsirkan, menghuraikan, mensyarahkan hadis, man akhadha amwalan nas, siapa yang mengambil harta orang, yuridu itlafaha, tujuannya ialah untuk memusnahkan, menghancurkan harta orang itu, atlafahullah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan pula hartanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut siapa yang ambil harta orang tujuannya ialah untuk memusnahkan harta orang itu, pasti Allah SWT akan musnahkan harta dia juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia makna? Apa dia makna hadis ini? Imam Haddad mentafsirkan, menghuraikan dengan huwa, iaitu orang yang mayastadinu, orang yang minta hutang, wa niyatuhu, sedangkan niat dia, in tayassara, jika memudahkan
lahu baginya untuk membayar hutang, ada dia bayar hutang. Wa illa, dan jika tidak mudah dia nak bayar hutang, taruhkah dia meninggalkan untuk dia nak bayar hutang. Kita masih lagi meneruskan huraian berkenaan dengan hutang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Orang yang berhutang, hutang ni dia perkara yang diharuskan oleh syarak. Tetapi oleh kerana manusia ni dia tidak mengambil peduli terhadap perintah dan tegahan syarak, dengan makna dia tak belajar macam mana dia nak mengetahui perkara yang Tuhan suruh dan meninggalkan yang Tuhan tegah. Akhirnya dia mencipta kemusnahan dalam hidupnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun dengan makna yang lain, hidup ini mesti berilmu. Kalau kita hidup tak ada ilmu, maka segala yang kita buat itu akan menyebabkan, yang pertama, kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tak berjaya dalam hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kita naik kereta, tapi kita tak belajar berkenaan undang-undang jalan raya. Kita pakai belah ya. Kemungkinan kita akan berhadapan dengan risiko, iaitu tempat yang tak sepatutnya kita melakukan kesalahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jalan tu sudah ada petunjuk bahawa dia ada corner, ada selekoh, tapi kita tak prihatin, kita tak tahu makna signboard tu apa. Tengok, rupa-rupa depannya ialah selekoh. Hampir-hampir kita terjun gaung. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak bagi perhatian terhadap makna-makna yang berbahaya. Contoh, lambang kepala tengkorak. Kita kata siapa pula join tengkorak tu ni? Kita ingat benda-benda yang orang pasang tu ikut suka ke? Semua tu ada sebab. Kita tak belajar, Mas. Kita tak belajar. Bila kita tak belajar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akhirnya kita akan berhadapan dengan kemusnahan diri kita sendiri. Maka begitulah, semua perkara kita mesti ada ilmu dalam perkara-perkara yang kita nak lalui. Hidup ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita perlu ilmu untuk hidup. Ilmu yang kita perlu untuk hidup ni ialah ilmu berkenaan macam mana manual menjalani kehidupan. Dunia ni kalau tengok sekali seronok. Seperti Nabi sebut, ad-dunya hulwatun khadirah faman akhazaha bi tibi nafsin burika laha. Nabi kata dunia ni hulwah, sedap, khadirah, indah dipandang mata. Kalau rasa sedap, kalau tengok indah. Dan Nabi sebut, faman akhazaha bi tibi nafsin burika laha. Dunia ni siapa mengambil dia dengan tibi nafsin, hati rasa senang, burika laha, akan diberkati dunia tu untuknya. Macam mana makna dia? Maknanya dunia ni kita ambil, kita tak tipu orang, kita tak bohong orang, kita tak tentang orang, kita ambil dengan cara yang betul.
kita berniaga, kita beli dan sebagainya. Kalau kita mengambil dunia dengan hati kita senang, akan diberkati. Tapi kalau mengambil dunia dengan menipu, hati sendiri pun tak senang sama nak tipu ni. Nak tipu orang, nak ambil dunia, nak tipu orang. Kita ambil pun, lah hati kita. Bila mana dunia ni kita ambil tanpa senang hati, tidak akan diberkati. Orang bagi duit, cuma orang tu dia terlupa habaq, ataupun dia tak habaq. Tujuan apa dia bagi duit kat kita? Kita tu benda hari sekolah. Jadi bila mana kita ambil duit, penuh poket dengan duit. Bila orang bagi duit, ni duit apa? Tak tahu, tak teringat. Waktu tu dia main, macam tu. Tak, duit aku kah duit sekolah? Duit aku kah duit sekolah? Waktu tu, jangan kata-kata duit kita. Kata duit sekolah. Kata duit madrasah. Berarti kita tak ambil. Akan diberkati. Sekalipun kita bagi kita duit kita, akan diberkati. Akan ada ganti yang Tuhan bagi. Tapi kalau kita kata, kira duit aku, jadi kita telah menempah masalah dalam hidup. Dan subhanallah, tak banyaklah orang yang bertindak macam tu. Nak kata duit sekolah, nak kata duit madrasah, nak kata duit masjid, nak kata duit badan kebajikan. Kalau bagi rugi kok duit aku, ambil. Nanti kita akan jumpa masalah. Taib. Jadi subhanallah, dunia ni kalau kita ambil dengan senang hati, diberkati. Belilah apa-apa, tapi duit kita insya-Allah diberkati. Tapi kalau kita beli duit orang dengan duit orang, na'udzubillah min zalik, nanti kita akan hak ada pun akan hilang. Allahumma salli ala sayyidina, jaga benda tu. Baik. Hari ni kita cakap tentang hutang. Nabi kata, man akhadha amwalan nasi yuridu itlafa. Siapa ambil harta orang, tujuannya nak musnahkan harta orang tu, atlafahullah, Allah akan hancur dan musnahkan dia. Maknanya apa? Maknanya ialah man yastadinu wa niyatuhu in tayassara lahu adda wa in taraka. Orang yang minta hutang kat orang, bila dia ada masalah yang berkait dengan duit, dia fikir nak minta hutang siapa. Dia ni hari ni mudah aja nak masuk neraka. Kok jalan tu penuh alung. Alung ni bukan Cina, bukan dia tulis ahlung. Kita panggil alung. Bukan mesti Cina, Melayu pun buat. Pinjaman apa ni dia panggil pinjaman belasan ni, insya-Allah Sayyidina Muhammad. Tapi pinjaman dia berunsur riba. Kita hutang banyak ni, tak banyak tu kita bayar, kita akan bayar lebih. Kita kena bayar banyak lebih daripada kita hutang. Orang ni bila mana sekat nak cari orang, nak tak cari alung. Pergi cari alung, kita telah sign nama kita untuk menempatkan diri dalam neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jaga. Ada setengah-setengah tu, bukan setakat orang. Ni orang mengaji agama. Orang mengaji agama. Kadang-kadang kita tu, dia mengaji agama ustaz, tapi pinjam alung juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita nak menghidupkan operasi madrasah. Ada tuan-tuan berlaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni musim PKP. Masa PKP hari itu, termasuk kita jugalah, semua guru kita bagi cuti tanpa gaji. Sepulang sama ada nak main balik ataupun tak main, ikutlah
kita tak mampu nak bayar buat bulan 3 hari tu. Kita baru berdiri, tiba-tiba Allahumma salli ala PKP. Akhirnya subhanallah, kita bagi pilihan pada semua ustaz kita, gaji tak bayar. Kalau dengar kata kerajaan nak bagi bantuan, dia pakai isilah borang. Dan saya pun serah balik semua staf-staf saya, guru-guru saya pada Allah. Kita tak mampu dah nak meneruskan operasi. Hanya subhanallah, tu situasi. Dalam situasi itu ada tahfiz yang minta pinjam alung. Sedangkan alung tu memang riba dah. Sebenarnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ni satu kemerbahayaan. Bila kait dengan riba ke, Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Bahayanya ialah kita akan diperangi oleh Allah dan Rasul. Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Izinkan Allah dan Rasulnya berperang dengan mereka itu yang mengambil riba. Jadi macam mana tu? Maksudnya orang yang mengekalkan diri dalam situasi macam tu, dia ialah orang yang telah meletakkan di akhir hayatnya dia mati luar daripada Islam. A'udzubillah min dzalik. Dia mula-mula keras hati lu. Keras hati lu. Lepas tu subhanallah dia mai, dia mula tinggal amal kurang. Kalaupun dia masih beramal, tapi kesan amalan dia dah tak ada. Tak rasa apa dah dia buat apa. Kalau dia tak selamatkan diri dia, Muhammad Sayyidina Muhammad, akhir hayat tercabut iman ketika nak mati. Itu bahaya. Jadi saya pesan, kemarin ada saya lepas ada sahabat-sahabat yang minta saya minta pandangan. Macam mana nak buat Ustaz? Saya kata lah ni kena pergi bayar hutang. Pergi bayar hutang. Hutang alung ni, bila kita berhutang dengan dia, kita duk bayar tu bunga ya. Bila nak bayar had pokok tak tahu. Lepas tu sahabat kita kata, Allahumma salli ala Ustaz, kami cagak tanah. Saya kata, selesai kan? Tapi Ustaz, hutang tu, tanah tu harga, cagak tanah tu mahal lagi daripada hutang. Faham tak? Maknanya pergi cagak tanah, hutang taklah sebanyak semahal harga tanah. Buatlah macam mana pun, jual tanah pun jual tanah lah. Yang penting selamat daripada riba, selamat iman kita. Jaga tu. Jadi subhanallah, kalau mungkin lah, mungkin kita kata kita pergi ke alung, kita kata hutang nak bayar, masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu sekali dengan bunga-bunga lah, mana boleh lepas ngalung. Lepas tu baki duit lagi minta kalau dia bagi. Kalau dia bagi, agak-agak nak bagi ke tidak? Tak tahulah alung. Jadi subhanallah, korbanlah berapa ratus ribu pun. Hutang mungkin dalam 3-4 ribu. Harga tanah mungkin ratus ribu. Korbankan untuk demi Islam dan iman kita. Jangan sampai di akhir hayat kita tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Na'udzubillah min dzalik. Itu bahayanya. Sebenarnya orang ni dia buat dulu baru dia tanya. Patutnya sebelum dia buat dia tanya dulu, macam mana Ustaz? Itu passion orang. Lah ni saya tak berkompromi. Kita tak boleh nak bela dah. Pasal tu dia dengan Tuhan lah. Nak buat macam mana lah. Tak ada pembelaan. Kita nak bela apa lagi? Dah terjebak dah. Terjatuh dah. Dah tersilap langkah dah. Jalan kita itu lah. Jangan sayang tanah, sayang iman lebih daripada tanah lagi. Selesai, tak apa. Korban. Kami dah silap langkah. Jadikan duit yang hilang tu hukuman. Kita menghukum diri kita sendiri. Sebab kesalahan kita dengan tindakan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni macam mana pun baik. Jangan terlibat
dengan riba. Itu je. Baik. Orang yang pinjam harta orang, tujuannya nak menghapus ataupun memusnahkan harta orang tersebut, pasti dia akan dimusnahkan oleh Tuhan. Makna apa? Siapa berhutang orang, tapi dia niat, dia kata kalau ada duit aku bayar, kalau tak ada duit aku tak bayar. Ni lah maknanya ambil harta orang. Ambil harta orang mudah ya. Di mulut dia kata nanti ada duit saya bayar, dan nanti saya bayar. Dia tak kata pun kalau ada duit saya bayar, kalau tak ada duit saya tak bayar. Dia tak kata pun. Kalau dia berkata itu, dia ada agak-agak orang bagi dia pinjam. Siapa nak bagi? Kalau ada duit saya bayar, kalau tak ada duit saya tak bayar. Kalau macam tu, kalau tu tak bagi. Tapi dia kata kalau ada duit saya bayar. Bukan, dia kata nanti saya bayar. Dia tak kata kalau ada duit saya bayar, tak ada duit tak bayar, kalau tu tak bagi. Di mulut kata nanti saya bayar, tapi di hati kata kalau ada duit aku bayar, tak ada duit tak bayar. Itu makna orang yang mengambil harta orang, tujuannya adalah untuk memusnahkan harta orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi hidup ni lepaskan diri daripada berhutang. Hutang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi minta, Nabi ajak kita berlindung daripada kita dikambuh, kita tu ditenggelami dengan hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah Tuhanku, aku minta perlindungan Engkau daripada al-ajzi wal kasal, lemah dan juga malas. Dan aku minta perlindungan Engkau daripada minal jubni wal bukhul, daripada pengecut dan bakhil. Wa na'udzubika, dan aku minta perlindungan Engkau daripada ghalabatid dain, mana aku ni ditenggelam dalam hutang. Wa qahrir rijal, orang yang paksa bayar hutang. Tu baca doa tu. Yang pertama kita minta Allah lindungkan kita, selamatkan kita daripada al-ajzi wal kasal, lemah dan malas. Apa dia? Tak ada mood tu. Hari ni tak mau pergi mana lah awaknya, tak tahu, tak semangat lah hari ni, tak ada mood tu. Al-ajzi wal kasal. Cikgu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila time nak pergi sekolah, malas. Allah, malas nak pergi. Lah ni malas nak pergi. Sebab lah ni kena pergi sekolah, jadi khani. Kena isi data-data sebagainya. Dulu tak ada, pergi sekolah jadi cikgu betul. Lah kena jadi khani pula. Kena jadi orang pejabat. Allah, malas. Bila hari Jumaat Sabtu, syok, cuti. Nak pergi sekolah balik, Allah. Di al-ajzi wal kasal. Tu tak kira budak-budak ni. Ada satu orang tu, dia mengajar di sekolah menengah. Lepas tu dia, Ustaz, tolong doa Ustaz, saya dah pohon dah nak minta turun mengajar sekolah rendah. Pasal apa cikgu? Ya Allah Ustaz, budak-budak sekolah menengah, saya mengajar di Kulim. Dalam kelas ni pelajar Hindu samsing lah, dia kata. Allah, dia kata, nak pergi sekolah tak semangat. Betul lah ni, minta nak turun mengajar sekolah rendah. Jumpa pula, Alhamdulillah Ustaz, dapatlah mengajar mana? Sekolah rendah Ustaz. Alhamdulillah. Budak-budak lain sikit. Bila main budak-budak remaja tu, jadi nak pergi sekolah tak mau pergi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak mau pergi sungguh-sungguh ni. Jadi kita ni satu, kadang-kadang tu okey hari-hari, tapi hari tu Allah lemah semangat, tak semangat masuk kelas. Pergi masuk kelas, masalah senang kata-kata hari ni buat kerja sendiri tu. Pasal tak ada semangat tu. Buat kerja sendiri ni. Budak-budak syok kerja sendiri, senyum, lebar, tak payah mengaji. Minta lindung daripada al-ajzi wal kasal. Lepas tu minta daripada al-jubni wal bukhul. Al-jubni mana pengecut, jangan jadi pengecut.
Kebenaran ni jangan takut. Nabi kata, qulil haqqa walau kana murran, katakan ni yang benar sekalipun pahit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi tak bagi jadi pengecut. Nabi tak bagi jadi orang yang penakut. Orang Islam tak boleh penakut. Kalau benar, dia kata benar. Dan dia sanggup tanggung risiko demi benar. Kita ni bohong jangan. Bohong tak boleh. Kata benar. Sekalipun kata benar tu risiko. Nak kena buang kerja ke, nak turun pangkat ke, nak dibenci oleh siapa-siapa ke. Nabi minta kita berlindung daripada pengecut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang Islam tak boleh pengecut. Orang Islam kena berani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sikap pengecut bukan sifat orang beriman. Orang beriman yang sempurna, dia tak pengecut dan tak penakut. Lepas tu, minal jubni wal bukhul. Bukhul ni bakhil. Kedekut lah. Orang panggil apa? Tak hidung masin. Mana orang kedekut ni tak hidung masin. Orang tak kedekut ni tak hidung dia manis apa? Masalah Sayyidina Muhammad. Kedekut ni, dia sebelum kedekut ni macam mana? Kedekut ni dia sayang, dia berkira. Kalau nak bagi, duit orang, duit aku jangan keluar. Kadang-kadang dia kira dengan mak ayah dia. Kira dengan mak ayah. Dia belilah hari bulan tu, dia beli peti air kat mak ayah dia. Bulan-bulan dia nak bagi kat mak ayah $200. Hari tu dia kata, kesian lah kat mak beli peti air. Beli peti air. Tu tak bagi dah $200. Ham kira dengan mak hang. Jangan. No, jangan kira dengan mak. Jangan kira dengan ayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mak suruh kita pergi beli cabai kering. Mak bagi duit. Mak bagi duit ni. Ni kita kira cerita orang ada duit dah ni. Mak bagi duit. Beli cabai kering. Ambil duit mak. Sedangkan cabai kering apalah sangat. Tolak duit mak, duit kita ada. Tak apa mak. Tu makna yang tak kira. Orang minta sumbangan. Kita pun buat keluar dompet kita. Berisi duit, kelas duit yang mana nak bagi. Ada 50, ada 20, ada 10, ada RM1. Bagi hak RM1, amboi. Hang tu Tuhan bagi banyak dah ke hang. Hang bagi sikit kat Tuhan balik tu. Dia panggil berkira. Nak keluar duit berkira-kira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu dia panggil bukhul. Jangan bakhil. Bakhil menyekat rezeki. Allahumma salli ala sayyidina. Jangan kedekut. Murahkan kita memberi. Jadi orang pemurah. Orang pemurah ni diangkat jadi wali Allah. Syarat tu ya. Diharamkan seorang tu jadi wali Allah kalau dia kedekut. Siapa-siapa pemurah, dia angkat langsung jadi wali Allah. Tak sayang duit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Bila ni cerita ni. Dia minta hutang orang. Lepas tu dia dapat duit. Dapat kira beli SP orang keluar lah. Dia nak pencin. Dalam 4-5 bulan lagi lah contohnya. Dia tak ada duit. Dia minta hutang orang. Dia kata nanti dapat ke SP saya bayar. Keluar dari SP pun tak bayar. Dia kata ni kami pun nak guna banyak lagi. Ni lah. Sampai bila pun tak kaya. Sampai bila pun susah. Soalan Sayyidina Muhammad. Dia nak pindah pergi mana tau. Soalan Sayyidina Muhammad. Rumah dia jual. Dia masih ada hutang dengan orang tu. Patutnya dia selesai. Bila dapat untung tu, orang tu dia bayar, orang tu bayar. Masalah Sayyidina. Lepas tu, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masalahnya, rumah laku dah.
Tapi hutang tak payah. Dan ketika tu, sampai bila pun dia tidak akan senang, sampai bila pun dia tak akan dimurahkan rezeki. Dia seperti orang yang tenggelam dalam pasang jeruih. Semakin dia beroperasi, semakin dia jeruih. Faham tak? Hang buat kerja apa pun, kerja apa semua hang akan gagal. Tu lah pesannya. Pasal orang duk ingat, tak payah. Orang ni, kalau orang senang hati dengan kita, Allah senang dengan kita. Kalau kita payahkan orang, bagi orang tak seronok, kita pun tak seronok. Orang bila kita bagi dia seronok, budak-budak nak balik. Dan ni Pak Long nak bagi ni sikit ni, beli aiskrim nak. Dia seronok dapat duit. Lepas tu ayah mak saya, ni kita kena ambil cakna ni. Sisuk ni bakal jadi ada cucu ni. Suhaib esok ada, Ustaz Suhaib ada cucu. Bila cucu main rumah, mereka nak balik, bagi duit. Kak mak je kena bagi dah. No, kak mak je kena bagi dah. Ni cucu pula. Bagi. Syekh Faiz. Dulu lah, zaman duduk sekolah dulu. Dia keluar kampung. Dia kalau di pondok dia, banyak duit shilling. Tok guru mengajar kan, dua tok guru mengajar, orang dah tabung tu zaman tubuh duit shilling semua. Mana ada duit kertas lagi. Sekupang, dua kupang, sampai ada peti duit shilling. Kaut tu, dia ambil kaut tu, duit tu, dalam beg dia. Lepas tu keluar. Jumpa budak-budak main bola, dia panggil. Budak-budak main, dia bagi duit. Zaman tu duit sekupang pun boleh beli macam-macam. Duit sekupang lah kecil lah ni. Zaman saya mengaji J1 tahun 76, duit sekupang tu boleh beli nasi, boleh beli ayak balang. Zaman tahun 76. Soalan Sini Muhammad. Alah, tak ada lah. Bila bagi kat budak-budak tu, dia kata, hak pakai selat pendek, dia kata, pakai selat panjang. Nanti kalau pakai selat pendek, tak bagi lah. Akhirnya, subhanallah, budak-budak tu pakai selat panjang main bola, pakai selat panjang. Dia kata, pakai selat panjang, bagi duit. Hari itu, Masalah Sini Muhammad turun bas daripada sekolah, nak balik, nak masuk kampung. Masalah Sini Muhammad tengok budak-budak hari tu duk main bola. Ni duit ada lagi ni, banyak cekau duit dalam poket, dalam beg ni. Panggil pula, menerpa main budak-budak sebab tahulah bagi duit. Masalah Sini Muhammad. Tapi ada budak yang tak main, nyorok beli pokok. Awak tak main tu? Main lah. Pasal apa? Selat pendek. Tunjuk selat pendek. Jadi subhanallah, masalah Sini Muhammad, duit ni dia dakwah. Duit ni dakwah. Hak main rumah kita muka com, tak mau senyum. Tak tahulah sebab ada main rumah kita tu, soalan Sayyidina Muhammad, mak dapat samai ke apa ke, tak sembang. Bila nak balik, kita huluk RM50, senyum sampai ke telinga, hilang com-com tu. Seronok dapat duit ni. Soalan Sayyidina Muhammad. Orang tua pun syok, budak lagi syok. RM50 tu. Syok. Soalan Sayyidina, bagi orang seronok. Bagi orang seronok, kita akan Allah bagi seronok. InsyaAllah. Bagi orang seronok ya. Servis bagi baik. Sampai di Roblox, polis ni kalau nak bagi orang seronok, dia buat macam ni ya. Betul tak? Kita kata, loh, tak tajam tu. Senyum sampai telinga kita ni. InsyaAllah polis dapat keseronokan. Bagi abang kat polis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maknanya ciptalah keseronokan pada orang.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru ni saya dah berusaha di bank. Bank nampak tak ada orang, tapi kursi dia tu banyak lah. Hai, dalam tak ada orang, tapi kita kena duduk atas kursi berjam-jam. Barangkali orang dalam bank tu dia tak pernah duduk atas kursi tu, dia tak tahu macam mana teruknya duduk atas kursi tu. Betul tak? Depa duduk atas kursi dalam kursi, depa duduk atas kursi dalam tu ada aircon. Kita duduk kursi luar dia panas. Kursi kita sandang pun tak ada. Duk 3 orang tu sampai berjam-jam apa duduk dalam ni. Kita nak balik, kita main pada jauh, main pada keluar nerang. Tiba-tiba keluar satu orang. Dia tengok. Ustaz. Mai. Walaupun pakai mask, orang cam juga. Masuk dalam. Rupanya manager bank. Allah, Ustaz tadi baru tengok kuliah Ustaz. Alhamdulillah. Muat dia tengok kuliah aku. Soalan saya. Baru tengok kuliah Ustaz tadi. Pagi tadi. Memang Allah Ustaz. Saya nak tengoklah luar tu Ustaz. Pasal apa dalam tak ada orang? Pasal apa? Dalam tak ada orang. Pasal apa? Pasal apa tak ada panggilan? Jadi maknanya hak dalam bank tu mereka tak cakna dia luar ni. Mereka buat orang tak sonok ni, mereka pun tak sonok. Kita bila manager bank panggil ni masalah, nak buat apa Ustaz? Itulah saya nak masuk. Nak masuk duit nak bayar kereta pun. Cumanya yang buat kemas tu, Pak Gad tu. Bukan terang mana pun, macam rela kat lah. Daripada mana? Daripada Kurang Nerang. Wih, lebih daripada polis pula. Kita pun gerun tu. Senyum pun tak tau. Soalan saya nama. Cuba senyum sekali. Assalamualaikum cik. Polis pun senyum balik. Kemarin naik highway. Turun Sungai Petani masalah semat. Turun highway tu. Soalan semat. Kita buka cermin. Nak bagi surat. Ustaz. Alhamdulillah. Lega ni. Ustaz. Kita selfie sikit Ustaz. Polis selfie. Alhamdulillah. Dia turun mas dia. Tak kira dah Ustaz. Selfie. Nampak ke? Nampak Ustaz. Jadi subhanallah, macam-macam ini orang ni. Masalah sinawat. Baik. Jadi kalau kita senangkan orang, Allah senangkan kita. Jadi subhanallah, orang yang berhutang jangan bagi orang tak perhatikan kita. Susah pun nak mati. Susah nak mati. Kita kerut duit sikit tak apa. Hak kita duk loaded sangat tu, tarik sikit tak apa. Yang penting orang sonok. Tak ada duit, bayar juga 50 sebulan, 50 sebulan. Mana tahu kod esok ni hak orang butang tu dia kata kesian kat hang tu. Mai tunggu depan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz nak ambil hutang Ustaz. Allahu akbar. Masih Ustaz nak. Mai masuk dulu. Tak apa mai ambil hutang. Agak-agak apa orang rasa? Lama lepas bersembang. Kesian tu. Utara tu banyak juga. Tak pernah tinggal tiap bulan main bayar. Ni hampir tak tanya habaq ni. Allah, waktu nak bayar, waktu nak berhutang itu manis lah. Manis di mulut. Soalan Sayyidina Muhammad. Bagi jumpa, raib, hilang. Tenggelam di alam maya. Tak tahu tak mana duduk lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Beringat. Sebab macam tu, dia tak senang sampai bila-bila. Sampai mati tak akan senang. Pasal Nabi kata, man akhadha amwalan nasi yuridu itlafaha atlafahu Allah. Siapa yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ambil harta orang, tujuannya sebabnya dia nak musnahkan harta tu, Tuhan musnahkan dia. Macam mana? Rupanya siapa yang butang orang, dalam hati dia niat, ada adik aku bayar, tak ada aku tak bayar. Berarti dia telah mengambil harta orang, dia nak musnahkan harta orang. Wal'iyadu billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan bila mana dia ditenggelam dalam hutang, habislah. Bila kita mula tenggelam hutang, kita akan tenggelam. Tapi kalau kita nak tak tenggelam, hutang bayar. Waktu tu
Bukan setakat tu, wa qahrir rijal, dia akan ditekan oleh orang tu mai. Han nak bayar tak bayar? Han tak bayar, dia buat macam tu, dia ugut. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila kena tekan dengan orang, na'udzubillah min zalik, hidup kita serba tak sempurna, tak seronok lah. Tinggal rumah takut orang buat lebih kurang kat rumah kita. Dia simbah Allahumma sayyidina Muhammad, cat warna merah, bayar hutang, boleh duduk tu. Kita keluar takut jumpa. Tu kesan daripada hutang. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka jalannya untuk terlepas daripada hutang ni, Nabi kita ajak baca doa melepaskan diri daripada hutang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amalkan dalam hidup sebagai orang yang pemurah. Bila mana kita hidup sebagai seorang yang pemurah, jadi kita sebenarnya kita sedang mencipta kesenangan dalam hidup kita. Jangan kedekut menyempitkan rezeki. Otak ni fikir, hari ni aku nak bagi kat siapa. Macam Ustaz Ebik tu tak pernah miskin, tu tak akan miskin lah dia, insya-Allah. Orang kata hari-hari pendapatannya 700,000 sehari. Wallahualam lah, sehari ke sebulan tahu. Pasal dia kira duk bagi duit ke orang lah. Bila dia bagi duit ke orang, pakai tak miskin dah. Kita ni kalau kita nak ada duit, sikit bagi sikit, sikit bagi sikit, cipta pertambahan duit dengan kita bagi duit dekat orang. Allahumma salli ala sayyidina, insya-Allah Allah akan memudahkan kita dalam semua urusan hidup kita, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini penaja kita ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hamba Allah Permatang Manggis Kepala Batas Pulau Pinang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta doakan untuk arwah ibu bapa, mentua, anak, saudara-saudara, sahabat-sahabat muslim dan muslimat, keluarga saya dan cucu-cucu dalam perlindungan Allah. Amin. Yang kedua, Puan Faridah Shah Alam, selamat Darul Ihsan. Doakan kesembuhan saya sepenuhnya daripada sihir, dan saya sekeluarga dilindungi daripada sihir. Mudah-mudahan, amin. Dan rumah saya diduduki, ini ada pembeli. Dan jika rumah ini dapat dijual, saya berniat menyumbang sedikit pada tujuan bina masjid ini, insya-Allah. Dan semoga saya dapat tidur, sebab sepanjang malam tadi saya tak dapat tidur. Amin, insya-Allah, dimudahkan. Yang tiga, Siti Fatimah Hamzah daripada Gua Musang, Kelantan, minta didoakan kepada anak-anak Nur Syafiqah Aqilah bin Muhammad Nasir, diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dapat menjawab exam SPM dengan tenang. Amin. Dan jadi anak yang salihah. Yang keempat, minta doakan anak saya yang akan menduduki peperiksaan SPM hari ini, semoga dapat jawab dengan mudah, betul dan tepat, mendapat keputusan yang cemerlang. Amin. Minta doakan atas nama Nur Ain Irdina, Nur Afrina, Amirah, Luqman, Qurratul Aliyah, dan semua murid-murid Ma'had Pontian. Amin. Yang kelima, Muhammad Amirul Ipoh. Yang keenam, Muhammad Nurzalina bin Tiwan Aziz daripada Kuantan. Mohon doakan untuk anak saya iaitu Nur Irdina Wahidah binti Faizul dan kawan-kawannya yang ambil SPM Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Pahang Muazzam Shah bermula hari ini, dimudahkan insya-Allah. Yang ketujuh, masalah Sayyidina Muhammad Nurazila bin Mat Kamal bin Tulu Sarawak. 8, Hazwani Nasuha Muhammad Syahrizal Muhammad Khairul Hazni Nur Sumayyah Nur Syafiah Padang Serai, Kedah. Minta doakan moga kami hidup dalam perjuangan Islam dan mati fi sabilillah. Yang 9, Nur Lela binti Ja'far. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
minta didoakan dikurniakan husnul khatimah, rezeki melimpah, dikurniakan kesehatan yang baik, mohon kejayaan suami saya Wan Hazlan bin Wan Ali, dan didoakan dan doakan untuk anak-anak menjadi anak-anak yang soleh solehah, mendapat kemuliaan dunia dan dunia akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang ke-10 Fazli Shah Alam Selangor. 11 Siti Hajat keluarga dan arwah, tujukan kepada Warni, arwah Aminah Saleh, arwah Sulaiman Jantan Tebeluh Pahang. 12 hamba Allah, mohon doakan anak saya Luqmanuddin Al-Hakim supaya dapat menjawab imtihan SPM dengan baik pada hari ini. Amin. 13 Nur Nadiah binti Abdul Razak, Aradaman Sarab Talim Jaya, infak atas nama hadiah pahala, infak nama-nama yang telah saya niatkan. Amin. Semoga dia kabulkan segala niat dan hajat. Amin. 14 Farah dan suami Zakaria daripada Semenyih, mohon didoakan Tenggurun Alim Madrasah, doakan keberkatan perkahwinan kami. Setelah ulang tahun perkahwinan yang pertama, didoakan dikurniakan zuriat soleh solehah, sentiasa jadi pasangan penunjuk mata hati. Amin. 15 semoga Tengguru dan anak-anak tahfiz darsa, doakan kesembuhan isteri saya yang sakit kanser darah leukemia dan dalam perawatan pada masa ini. Doakan juga untuk saya dan keluarga dimudahkan urusan dunia dan akhirat insya-Allah. Hamba Allah Rawang, Tuan Guru, anak-anak tahfiz, doakan untuk kesejahteraan mereka di dunia juga di akhirat insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan Allah mustaqim siratal ladzina alaihim. Allahumma nabir qulubana bi hidayati, Allahumma nabir qulubana Allahumma nabir qulubana kama nabatal arda bi nuri syamsika abada abada rahman rahimin. Ya Allah Tuhan kami, mudahkanlah urusan kami hari ini ya Allah. Mudahkanlah urusan dunia kami, mudahkanlah urusan akhirat kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, lapangkan hati kami ya Allah. Berilah petunjuk dan hidayah pada kami ya Allah. Kuatkanlah kami menjadi hamba pada Engkau ya Allah. Berilah kekuatan pada kami ya Allah untuk melakukan ibadah padamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, murahkan rezeki kami ya Allah, dan murahkan juga kami berinfak di jalan Engkau ya Allah. Ya Tuhan kami, sembuhkan penyakit kami ya Allah. Sembuhkan, berilah kesembuhan pada diri kami ya Allah. Ya Allah, yang terlebih utama ya Allah, sembuhkan hati kami daripada penyakit-penyakit hati ya Allah. Allah Tuhan kami, mudahkanlah kami bertawakal kepada Engkau. Mudahkanlah kami untuk kami ingat kepada Engkau. Allah Tuhan kami, angkatlah musibah daripada umat ini. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa kami. Angkatkanlah darjat guru-guru kami. Angkat darjat ibu dan ayah kami. Angkat semua orang-orang yang pernah melakukan kebaikan pada kami. Mudahkanlah urusan kami untuk mendekatkan diri kepada Engkau. Allah Tuhan kami, mudahkan urusan kami untuk mendekatkan diri kepada Engkau. Selamatkanlah kami daripada fitnah dunia dan juga fitnah dajjal di akhir zaman ini ya Allah. Rabbana iftah baina wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.